Selamat sejahtera dan salam hormat diucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 5 akan membawakan satu kupasan ilmiah di bawah kursus MPU 3182 iaitu Falsafah dan Isu Semasa. Fokus perbincangan kami adalah mengenai epistemologi, iaitu sebuah cabang falsafah yang meneroka hakikat sumber dan batasan ilmu pengetahuan manusia. Izinkan saya memperkenalkan barisan ahli kumpulan yang akan bersama-sama mengupas tajuk ini dengan penuh dedikasi. Dimulakan dengan Aaron D. Astira, Elisa Lembah, Tiffany Kimberly, Amadeus, Evina Agnes, Andrian Rugi, Brini Amber, Adam Lian, Ahmed Irazi, dan saya Syirliza Bungai. Kami berharap perkongsian kami mengenai teori ilmu ini dapat memberikan anjakan paradigma dan pemahaman yang lebih mendalam kepada kita semua. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan bicara falsafah ini. Epistemologi ialah cabang dalam falsafah yang mengkaji tentang ilmu pengetahuan, iaitu bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, apakah sumber-sumbernya, sejauh mana ia boleh dipercayai, dan apakah had-hadnya. Dalam arti kata lain, epistemologi ialah bagaimana kita tahu tentang sesuatu itu benar. Dalam konteks dunia moden yang dipenuhi maklumat tanpa sempadan, epistemologi memainkan peranan penting dalam menangani masalah maklumat palsu melalui beberapa pendekatan. Pertama, epistemologi menekankan sumber pengetahuan yang sah. Maklumat yang datang daripada sumber berautoriti seperti kajian ilmiah, institusi rasmi, atau pakar lebih boleh dipercayai berbanding kabar angin di sosial media. Kedua, ia menggalakkan penggunaan kaedah berfikir secara kritis. Ini termasuk menilai bukti, mempersoalkan kesahihan sesuatu dakwaan dan tidak menerima suatu maklumat tersebut secara membuta tuli. Pendekatan seperti rationalism dan empirisme membantu individu untuk menilai kebenaran suatu maklumat. Ketiga, epistemologi mengajar tentang hak pengetahuan manusia. Ini bermaksud kita perlu sadar bahawa tidak semua perkara yang kita baca atau dengar adalah benar, dan kita perlu sentiasa bersikap terbuka untuk menyemak serta membetulkan maklumat. Salam sejahtera, nama saya Evina Agnes Runin Ana Dominik dan saya akan membentangkan bahagian metodologi. Dalam bahagian metodologi, kami telah menggunakan kaedah kajian iaitu soal sidik dan kaedah internet. Dalam bahagian soal sidik, kami telah mencari 30 orang responden untuk menjawab semua soalan yang telah kami sediakan dalam Google Form. Untuk kaedah internet pula, kami telah mencari maklumat untuk membuat soalan-soalan yang kami sediakan dalam Google Form. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, nama saya Tiffany Kimberly dan saya akan membentangkan seterusnya. Jadi, saya akan membentangkan tabatan dan analisis mengenai autoriti ilmu dalam era media sosial sebagai langkah epistemologi dalam menentukan kebenaran. Berdasarkan Chatterjee, kajian menunjukkan majoriti responden mempunyai kesedaran yang tinggi dalam menilai maklumat kesihatan. Sebanyak 86.2% responden memilih untuk menilai autoriti dan kredibiliti sumber sebelum mempercayai berita, terutamanya tentang penemuan ubat baharu di media sosial. Namun demikian, 10.3% responden masih dipengaruhi oleh jumlah like dan share, menunjukkan masih ada segelintir individu yang menilai kebenaran berdasarkan populariti. Hai, nama saya Britney Amber dan saya akan membentangkan tentang dapatan dan analisis autoriti ilmu dalam era media sosial, langkah epistemologi utama dalam menentukan kebenaran. Berkaitan dengan epistemologi, dapatan ini berkaitan dengan aplikasi skeptisisme sehat, iaitu responden tidak menerima maklumat secara membuta tuli dan sebaliknya mengamalkan keraguan untuk mencari bukti yang sah. Seterusnya, dapatan ini juga berkaitan dengan kewibawaan autoriti, iaitu dalam isu teknikal seperti perubatan, masyarakat masih melekatkan pakar sebagai sumber ilmu sah sekaligus menolak maklumat tidak bertauliah daripada pempengaruh. Seterusnya adalah justified true belief, iaitu analisis ini membuktikan bahawa maklumat hanya dianggap sebagai ilmu apabila ia mempunyai justifikasi yang kuat, bukan sekadar kepercayaan yang tular. Seterusnya, saya akan membentangkan dapatan dan analisis persepsi kebenaran dalam kalangan responden. Daripada 30 responden,
kami mendapati bahawa sebanyak 33.3% responden berpendapat bahawa kebenaran adalah sementara, iaitu sesuatu dianggap benar selagi belum dibuktikan salah. Seterusnya, sebanyak 26.7% responden menyatakan bahawa kebenaran adalah terhad kerana pengetahuan manusia tidak lengkap dan tidak mampu mengetahui semua perkara secara menyeluruh. Selain itu, 20% responden percaya bahawa kebenaran adalah bergantung kepada perspektif individu, di mana semua orang boleh mempunyai pandangan yang berbeza. Namun, 16.7% responden berpegang kepada konsep kebenaran mutlak, iaitu kebenaran yang tetap dan tidak berubah. Akhir sekali, 3.3% responden menunjukkan ketidakpastian dalam memahami konsep kebenaran. Dalam bahagian ini, kita melihat dapatan kajian dari sudut falsafah epistemologi, iaitu kajian tentang pengetahuan dan kebenaran. Pertama, skeptisisme. Berdasarkan dapatan, terdapat responden yang cenderung mempersoalkan kebenaran sesuatu maklumat. Ini menunjukkan mereka tidak menerima sesuatu secara membuta, tuli, sebaliknya lebih berhati-hati dan kritikal dalam menilai kesahihan maklumat. Kedua, relativisme. Sebahagian responden melihat bahawa kebenaran itu bergantung kepada perspektif, pengalaman dan konteks individu. Ini bermaksud sesuatu yang dianggap benar oleh seseorang mungkin berbeza bagi orang lain, bergantung kepada latar belakang dan situasi masing-masing. Ketiga, empirisme. Dapatan juga menunjukkan bahawa responden percaya kebenaran perlu disokong oleh bukti dan pemerhatian. Ini selari dengan pendekatan empirisme yang menekankan bahawa pengetahuan datang daripada pengalaman dan data yang boleh diuji, bukan sekadar andaian. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan dengan dapatan dan analisis yang berkaitan dengan pentakrifan epistemologi berdasarkan pilihan jawapan responden. Jika kita melihat bahawa seramai 76.7% atau bersamaan dengan 23 responden yang di mana mereka mentakrifkan epistemologi sebagai teori ilmu yang mengkaji tentang hakikat, sumber dan kesahihan sesuatu ilmu. Manakala 13.3% iaitu 4 orang responden mentakrifkan epistemologi sebagai kajian tentang asal usul manusia dan alam semesta. Manakala 10% yang lain iaitu 3 orang responden mentakrifkan epistemologi sebagai kajian tentang tingkah laku manusia. Dan tiada responden yang mentakrifkan epistemologi sebagai kaedah untuk meningkatkan daya ingatan. Analisis falsafah epistemologi. Yang pertama adalah kesedaran tentang hakikat, sumber dan kesahihan ilmu. Majoriti responden mengaitkan epistemologi dengan kajian tentang hakikat, sumber dan kesahihan ilmu. Yang kedua adalah konsep epistemologi dalam kalangan responden. Sebahagian kecil responden mengaitkan epistemologi dengan asal-usul manusia dan alam semesta. Yang ketiga adalah kekeliruan epistemologi dengan bidang psikologi. Terdapat juga responden yang mengaitkan epistemologi dengan kajian tingkah laku manusia. Secara keseluruhannya, epistemologi memainkan peranan penting dalam membantu kita menilai kesahihan sesuatu maklumat, terutamanya dalam era digital yang dipenuhi dengan pelbagai sumber dan berita. Melalui pemahaman tentang cara memperoleh ilmu dan menilai kebenaran, kita dapat menjadi individu yang lebih kritis, rasional dan bertanggungjawab dalam menerima serta menyebarkan maklumat. Oleh itu, kesedaran terhadap kepentingan epistemologi perlu dipupuk agar masyarakat dapat mengelakkan penyebaran maklumat palsu dan membina budaya ilmu yang lebih berkualiti.